Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Wani, rakaman kami lakukan di World Trade Center Kuala Lumpur. Malam ini kita akan bermula membincangkan Pimpinan Agong UMNO 2020 dan malam ini saya tampilkan seorang tokoh yang penting untuk kita dengar ucapan dasar beliau pada hari Sabtu nanti. Adakah akan menentukan bagaimana perdebatan di Dewan di WTC ini. Dan ini penting dengan polemik politik yang bergerak begitu pantas di negara kita pada hari ini. Adakah pemuda akan memulakan satu perdebatan yang pastinya menentukan arus kepimpinan UMNO dan juga penyokong UMNO. Bagaimana UMNO berhadapan dengan krisis pada hari ini. Saya merujuk kepada krisis politik sama ada di dalam Perikatan Nasional yang didokongi juga oleh UMNO, bagaimana politik Malaysia secara umumnya dan bergerak menuju pilihan raya umum ke-15. Itu yang kita akan debatkan ataupun bincangkan bersama yang berbahagia Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki sebelah kiri saya. Terima kasih Dr. Ashraf. Dr. Ashraf, kalau imbas sepanjang tahun ini saya rasa hampir setiap hari kita mendengar kenyataan Dr. Ashraf. Kalau saya imbas daripada sejak Dr. Ashraf memimpin pemuda UMNO, begitu kata pun selepas itu dilihat satu tugas yang sukar membangkitkan semangat pemuda selepas kekalahan yang amat teruk pada pilihan raya umum ke-14. Itu dinyatakan dengan jelas sekali pada ucapan dasar Dr. Ashraf pada 2019, iaitu kebangkitan rekayasa kebangkitan berkaitan dengan nilai inklusif, merealisasikan agenda juara rakyat dan agenda kebangkitan. Itu berkisar kepada mengangkat satu platform yang besar ini ke arus perdana semula untuk membangkitkan motivasi pemuda UMNO. Tetapi untuk intipati ucapan dasar 2020 ini, apa yang kita rasa akan dititipkan Dr. Ashraf? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nazri tanya ni, dia macam nak minta clue lah. Kalau saya sebut semua, dia tak adalah surprise. Kena bagi sikit lah, ataupun teaser dia. Saya adalah ketua pemuda dalam sejarah UMNO berada sebagai pembangkang. Betul apa yang saudara Nazri sebutkan. Ucapan dasar saya yang pertama, tema dia bangkit kembali. Kita jatuh waktu itu dan saya diamanahkan sebagai ketua pemuda dalam keadaan UMNO sudah tidak ada apa-apa, nak meniupkan semangat kembali pemuda-pemuda saya supaya kembali kepada akar, kembali kepada landasan sebenar. Dan masuk tahun kedua, topiknya masih lagi dalam konteks kebangkitan, merekayasa kebangkitan, dalam memberikan makna dan erti kepada perjuangan supaya UMNO ini tidak, pemuda khususnya, tidak lari daripada landasannya, bahawa apa-apa pun kita buat, kita harus ingat bahawa kita dengan rakyat ini bagai aur dengan tebing. Lagu dan irama tak boleh dipisahkan. Sebab itu bila kita mengangkat tema-tema seperti kita harus bersifat inklusif, kita harus menjadi juru bicara rakyat kerana kita harus menjuarai isu-isu rakyat. Walaupun dinamika daripada 2019 sampai hari ini sudah berubah banyak. Daripada kita jadi pembangkang, hari ini kita menjadi sebahagian daripada kerajaan walaupun tak sepenuhnya. Walaupun kalau kita lihat peringkat awal menubuhkan kerajaan itu pun pemuda mempunyai pendirian yang tegas. Kita tidak setuju dengan apa juga usaha kalau kita nak membentuk kerajaan secara pintu belakang. Tetapi pada waktu itu dinamika pun berubah kerana kerajaan ini runtuh yang akhirnya memerlukan kita membuat satu komitmen besar, berjiwa besar untuk meletakkan soal kepentingan parti tetapi melihat apa sebenarnya macam mana menyelamatkan negara dalam keadaan polemik politik yang tidak berkesudahan selama seminggu itu. Akhirnya kita tubuhkan kerajaan dengan satu kesepakatan bersama PAS, Rakan Muafakat Nasional kita dan rakan-rakan komponen kita, apa-apa pun kita masuk kerajaan ini untuk menstabilkan keadaan, untuk memastikan kepentingan rakyat kita jaga, tetapi tidak boleh lama. Saya ingat lagi dalam Mesyuarat Muafakat Nasional kita katakan paling lama setahun saja. Kerana akhirnya kalau kita bercakap soal kestabilan, dia hanya boleh capai kalau kita serahkan balik mandat ini kepada rakyat. Jadi dalam konteks sekarang, bila kita nak berhadapan dengan PAU kali ini. PAU kali ini istimewanya kerana mungkin kita menelah bahawa ini adalah PAU yang terakhir sebelum pilihan raya. Sudah tentu mindsetting, pemikiran pejuang-pejuang saya di hadapan ini perlu diletakkan pada satu garisan untuk kita berhadapan dengan medan peperangan sebelum semboyan dibunyikan. Ramuan dan resepi untuk kita memastikan destinasi yang kita nak capai ini
ya, selepas kita era bangkit kembali, era merekayasa kebangkitan, sekarang ini, this is the real war. Winning few battles does not mean we can secure winning a war. Jadi tak guna kita membicarakan soal bernostalgia kita menang 7 PRK, 1 PRN, tetapi dinamika politik mungkin berubah. Kalau kita tidak menyantuni rakyat, seperti mana yang Saudara Nazri iktiraf tadi, memang kita terpaksa bercakap dalam konteks gema suara pemuda ini berbeza dengan mungkin daripada pemimpin-pemimpin kita yang di atas. Mereka berada dalam kabinet. Dan saya mengambil keputusan memang tidak mahu memegang apa-apa jawatan dalam kerajaan hari. Kerana saya sebagai ketua pemuda mesti sifatnya seperti era lampau, kita sebagai semak dan imbang kepada kerajaan hari. Sebab itulah kita harus menggemakan suara hati rakyat. Nampaknya kita dah dapat sedikit indikator apakah yang akan dititipkan dalam ucapan dasar esok dan hujung minggu ini. Dr. Ashraf, kalau itu kita anggap tema untuk PAU 2020, iaitu menggerakkan pemuda bersiap siaga untuk menghadapi battle of the ground, iaitu pelaraya umum yang akan diumumkan bila-bila selepas itu oleh pihak kerajaan. Tetapi kalau kita nak ke medan perang, kita perlu tahu siapa enemy kita. Kita mesti bersiap siaga dengan strategi kita. Kita mesti menyiapkan segala infrastruktur logistik perang kita, bulat ataupun senjata dan sebagainya. Adakah itu juga akan dititipkan? Kerana nampaknya masih ataupun teraba-raba. Siapa sebenarnya musuh UMNO dalam konteks politik negara pada ketika ini? Kalau kita lihat macam-macam. Ada yang masih melihat DAP, PKR itu musuh. Tetapi dalam masa 2-3 bulan ini nampaknya Perikatan Nasional seolah-olah berada di barisan hadapan yang sering diserang oleh UMNO. Jadi siapa sebenarnya yang akan diletakkan sebagai lawan UMNO dalam Perayaan Umum ke-15? Strategi yang akan digunakan mungkin ini tidak akan dikongsikan oleh Dr. Ashraf. Dan apa ataupun naratif yang akan diamanatkan kepada pemuda dalam ucapan dasar nanti di hujung minggu ini? Ya, Perhimpunan Agung Pemuda dan sama juga macam Perhimpunan Agung UMNO. Dia adalah medan yang saya selalu sifatkan bukan saja medan untuk memenuhi rutin biasa kehendak perundangan peraturan ROS umpamanya. Tetapi dia adalah medan muhasabah dan medan untuk menyatukan hadaf, matlamat dan hala tuju kita. Kan? Dia biasa, UMNO ni tidak pernah sunyi daripada krisis, gelora, macam-macam persepsi, perbezaan pandangan, perselisihan, berantakan sana situ. Itu biasa. UMNO daripada awal kita tumbuh sampai sekarang tak pernah sunyi dari perkara itu. Tetapi satu perkara yang Nazri, kalau kita study balik, titik yang akan menyatukan semua biasanya akan berlaku di Perhimpunan Agung UMNO. Di situlah biasanya kan, segala kecelaruan akan cuba dijernihkan. Segala kekusutan akan cuba dileraikan. Maksud saya ialah orang boleh membuat pelbagai spekulasi. Apakah kita ini memang macam contohnya kita akan ada kerjasama ke dengan DAP dengan Anwar yang dibangkitkan hari ini, yang dikatakan jajaran baru, kan? Atau apakah kita ini memang berpatah arang ke dengan Kerajaan Perikatan Nasional? Apakah posisi kita dengan PAS dalam muafakat nasional? Kan itu saja pun dah celagu macam-macam naratif. Tetapi yang paling penting, satu perkara yang kadang-kadang kita lupa. UMNO ini adalah satu parti yang tidak pernah kita bersendirian. Daripada kita merdeka sampai hari ini. Kita sentiasa bekerjasama dan kita sentiasa berpakat. Kita bermuafakat dalam membentuk Parti Perikatan Kapal Layang. Kita membentuk pemuafakan dalam konteks Barisan Nasional. Tetapi yang paling penting, kita bukan hanya bercakap soal siapa nak jadi musuh kita di hadapan. Yang paling utama ialah apa yang kita nak tawarkan kepada rakyat. Kerana akhirnya UMNO sebagai parti politik, apa-apa pun dia mesti menerajui kuasa. Bila dia mendapat kuasa itu untuk dikembalikan kepada rakyat. Itu kan prinsip demokrasi. Dan dalam konteks UMNO dengan rakyat ini tak boleh terpisah. Tetapi dalam konteks ini, bagaimana UMNO hendak menawarkan sesuatu agar rakyat yakin kembali kepada UMNO. Inilah antara perkara yang penting untuk kita bincangkan dalam Perhimpunan Agung UMNO. Dinamika politik sudah berubah. Untuk UMNO melihat bagaimana zaman kegemilangannya 61 tahun. Kan? UMNO lah parti yang menentukan segala-galanya. UMNO lah parti abang long segala-galanya. Mungkin tidak sama dengan zaman itu. Tetapi satu perkara yang kita boleh sepakati ialah apa akhirnya rakyat mahukan. Rakyat sudah tentu mahukan negara Malaysia yang seperti mana dulu juga. Stabil, aman dan harmoni. Kata kunci kat sini adalah kestabilan.
Kestabilan itu yang didambakan oleh rakyat. Kestabilan politik akan memberi kesan soal kemakmuran, soal perdagangan, soal keyakinan dan kepercayaan, trust and confidence of the investors. Hari ini masyarakat hanya melihat berapa banyak pelabur-pelabur keluar daripada negara. Pelaburan yang dulunya menumpukan kepada Malaysia hari ini pergi ke negara jiran, yang mengakibatkan pertumbuhan terencat. Peluang-peluang pekerjaan tidak ada. Angka pengangguran bertambah. Rakyat susah. Rakyat memikirkan kelangsungan hidup. Makanan di atas meja cukup ataupun tidak. Jadi ini yang UMNO perlu tawarkan kepada mereka dan berikan solusi. Bukan berbicara soal siapa nak jadi Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri. Macam yang disuarakan oleh satu bahagian. Cadangan untuk diusulkan. Nak supaya UMNO demand jawatan Timbalan Perdana Menteri. Kalau tanya saya pemuda, saya tak setuju. Kenapa dalam keadaan rakyat sedang susah hari ini, kita nak jadikan itu sebagai mauduknya? Kerana itu bukan UMNO. UMNO bukan membicarakan soal posisi, tetapi UMNO membicarakan soal bagaimana kita nak menawarkan sesuatu untuk rakyat. Inilah naratif yang penting. Kalau kita nak menawarkan sesuatu yang akhirnya rakyat boleh terima kita, kita tidak boleh tawarkan hanya momokkan yang akhirnya dilihat kita ni gelojoh, sombong, angkuh soal nak kuasa semata-mata. Tetapi yang paling penting, kita tawarkan idea-idea yang boleh kita memberikan solusi kepada rakyat. Bagaimana contohnya untuk negara ini dapat pergi lebih, keluar daripada kemelut yang hari ini melanda ekonomi kita, ya COVID yang berterusan dan sebagainya. Okay. Bagaimana UMNO dan pemuda khususnya perlu wawarkan ataupun lihat dalam perdebatan pada hujung minggu ni untuk memastikan bahawa UMNO perlu dilihat sebagai satu parti yang stabil terlebih dahulu. Itu agak ataupun crucial kerana sepanjang selepas Perayu Umum ke-14, selepas pemilihan yang terakhir, seolah UMNO berpecah-pecah banyak kamp. Itu mungkin pada orang UMNO biasa, daripada dulu pun banyak kamp. Tetapi UMNO tidak boleh berkompromi dalam hal untuk mendapatkan kestabilan itu. Kerana itulah yang akan menjadi satu bukti ataupun satu bekal menuju pilihan raya umum ke-15. Satu suara yang bulat, yang solid. Jadi, adakah ini juga akan didebat ataupun diangkat oleh pemuda untuk demand pada pimpinan, kamu berpecah, kami yang tanggung ni, kami nak jawab dengan bahagian cawangan dan rakyat bahawa kami memang bersatu, tetapi kamu tidak begitu. Jadi kelompok dalam Perikatan Nasional, maksudnya ahli kabinet, di dalam yang tengah mungkin dua-dua boleh, sini boleh, sana pun boleh, yang sini begitu keras menentang di dalam dokongan kepada Perikatan Nasional, sebab itu mahu pilihan raya cepat dan sebagainya. Jadi bagaimana demand pemuda tentang hal ini? Nazri macam boleh baca apa dalam kepala saya. Saya bukan orang kata pun silap nujum ke sebagainya. Tak, itu penting. Ya? Saya setuju. Bahawa untuk parti ini menawarkan sesuatu yang boleh diyakini oleh rakyat. Parti ini harus dilihat kukuh. Bukan hanya kuat saja, tetapi dilihat kuat oleh rakyat. Dan ya betul, kita boleh katakan bahawa daripada dulu pun memang ada camp. Cuma satu perkara yang saya, kalau tanya saya secara peribadi, kerana saya berada dalam kepimpinan, saya menyaksikan sejarah UMNO yang dulu dengan sekarang. Saya tidak merasakan sekarang ini keadaannya begitu runcing. Kan? Kerana perbezaan itu biasa dalam UMNO. Sebab itulah, kalau kita tengok pun, selalu Awani antara yang terawal cuba mencetuskan satu-satu spekulasi sebelum MKT umpamanya. Tapi lepas MKT, kalau kita tengok, selalunya tidak seperti mana dijangkakan. Nampak tenang balik. Kenapa? Kerana UMNO ini adalah parti yang panjang sejarahnya. Dan UMNO ini sudah matang. Apa juga perbezaan, bila kita boleh duduk bersama, berbincang, akhirnya dia akan putuskan untuk satu-satu keputusan itu secara bersama. Macam juga MKT juga Perhimpunan Agong UMNO. Sebab itu saya sifatkan, PAU atau Perhimpunan Agong UMNO adalah medan, bukan saja medan muhasabah, tetapi medan yang akan menjadi faktor penyatu kepada semua aliran pemikiran, perbezaan pandangan dan sebagainya. Sebab apa saya kata sedemikian? Dalam konteks hari ini, kita ada pelbagai kelompok yang mempunyai pelbagai kepentingan-kepentingan yang kita pun tahu, rencang. Tetapi satu perkara yang kita harus ingat bahawa dalam keadaan UMNO tidak ada kuasa seperti mana dulu. Kan? Kita tidaklah mempunyai keadaan dan senario yang membolehkan kita ni berantakan sampai kita berpecah teruk. Tidak. Masing-masing hanya boleh mencetuskan spekulasi-spekulasi, dan kadang-kadang yang paling utama, saya
selalu ingatkan, jangan sesekali kita menari mengikut lagu dan irama yang dialunkan oleh mereka yang mencemburui kita. Kadang-kadang kita cepat melatah. Contohnya, buat sesuatu untuk mencetuskan spekulasi yang akhirnya rasa sangsi dengan institusi kepimpinan. Contohnya macam, apakah benar ada hubungan dengan Anwar, DAP dan sebagainya. Ini melanggar parti. Padahal, kalau kita fikir secara logik balik, dalam UMNO ni, dia ada sistem. Apa juga keputusan yang melibatkan dasar, nak berunding sekalipun, dia hanya ada makna perundingan itu kalau diberi mandat oleh Majlis Kerja Tertinggi. Ini bukan perkara baru. Kita nak berunding dengan PAS, peringkat awal. Mandat itu harus diberikan oleh MKT. Bagi kepada satu jawatan kuasa perunding, berunding. Berunding pun tak boleh buat keputusan. Keputusannya kembali kepada MKT. Jadi perkara ini pun, kalau semua dapat fikir secara rasional balik, dia tahu bahawa apa juga perhubungan, perbincangan, perundingan, dia tidak membawa apa-apa makna. Itu hanyalah spekulasi yang akan mencetuskan kesangsian yang tidak akan memberikan sebarang keberuntungan kepada parti. Sebab itulah yang paling utama ialah parti perlu kembali berpadu dan medan yang terbaik adalah medan PAU inilah. Supaya akhirnya rakyat tidak melihat bahawa parti yang hendak menawarkan kestabilan tetapi tidak stabil. Seperti mana yang Saudara Nazri sebutkan. Ini akan dikupas dalam ucapan dasar saya hari Sabtu nanti. Dr. Ashraf, berkaitan dengan satu usul yang majoriti perwakilan ataupun bahagian sudah membuat ketetapan dan diangkat oleh Majlis Tertinggi, iaitu memutuskan hubungan dengan Perikatan Nasional sebaik saja Parlimen ataupun Dewan Rakyat dibubarkan. Jadi, adakah itu juga pemuda masih berkeras juga bersama dengan keputusan MKT dan majoriti bahagian yang membuat keputusan itu? Sebenarnya perkara itu sepatutnya tidak berbangkit dah kerana itu sudah diputuskan oleh Majlis Kerja Tertinggi. Dan saya itu pun tidak menjangkakan ia akan diperdebatkan secara hangat pun. Kerana keputusan MKT itu sendiri pun mendapat setelah kita mendapat maklum balas daripada bahagian-bahagian. Sekurang-kurangnya saya bercakap dalam konteks pemuda. Setelah selesai 190 bahagian bersidang daripada 191, tolak tanah merah yang digantung. Kita boleh katakan semuanya mempunyai kesamaan ataupun mempunyai maksud ataupun roh yang sama. Cuma istilah berbeza. Contohnya, soal ketidakselesaan hubungan dengan bersatu itu semua sepakat. Soal nak memutuskan soal sekarang ataupun kemudian itu sedikit berbeza. Soal yang perkara-perkara yang melibatkan sama ada kita nak berunding dengan bersatu pun ada dibincangkan. Tetapi pokok pangkalnya semua sepakat bahawa kita dengan bersatu ni memang tak boleh bersama. Kerana kenapa? Asas pun Kita faham. Asasnya kita pun tahu. Okey, tetapi satu perkara yang saya ingin tekankan di sini, apa juga keputusan yang bakal kita capai nanti sebenarnya adalah hasil daripada akar umbi. Kerana parti UMNO ni dia bukan macam setengah parti. Dia adalah parti yang bersifat demokratik. Demokratik maknanya dia tidak boleh diputuskan oleh satu dua individu. Kalau ada yang mengatakan ini divetokan oleh presiden ataupun orang tertentu, ini tidak pernah timbul dalam UMNO ni. Kerana keputusan presiden pun belum tentu dipersetujui oleh MKT. Sebab itulah proses kita ni panjang biasanya daripada cawangan bahagian sampailah ke peringkat negeri dan juga di peringkat MKT dan juga Perhimpunan Agak UMNO. Sebab itulah saya tak nampak perkara ini akan jadi satu isu yang besar. Apa pula respon Dr. Ashraf dengan keputusan yang berbeza yang kita dengar setakat ini peringkat negeri? Perlis misalnya Datuk Seri Syahidan Kasim jelas mereka ingin bersatu dan juga PAS mengemudi UMNO dalam battle PRU 15. Pulau Pinang pun begitu, Pahang pun begitu. Tapi yang jelas nampaknya Kelantan yang terkini dan juga Terengganu, Selangor agak selesa juga untuk bersama dengan PAS menuju ataupun berkempen dalam perayaan umum ke-15. Jadi
Kalau itu yang katakan, itu mungkin bukan jadi isu besar untuk disahkan dalam PAU 2020, tetapi keputusan-keputusan di peringkat negeri ini agak sebenarnya bukan keputusan pun, kerana apa juga pandangan hari ini di peringkat negeri, dia tidak menggambarkan keputusan maksudnya akhir. bukan rasmi. Bukan rasmi. Sebab apa? Pertama, muafakat nasional masih berjalan seperti biasa. Kami masih bermesyuarat 2 minggu sekali. Dan cumanya dinamika itu berubah sedikit. Kerana apabila PAS membuat pendirian untuk menyertai Parti Perikatan Nasional, walaupun ia tidak dibincangkan dengan kami di peringkat muafakat nasional, itu merubah dinamika sedikit. Tetapi itu tidak bermakna hubungan antara UMNO dengan PAS itu terputus. Kerana kita pun belum buat apa-apa keputusan. Kita masih lagi sepakat. PAS membuat kesepakatan, UMNO pun buat kesepakatan di peringkat tertinggi. Bahkan daripada akar umbi pun. Banyak usul-usul yang mahukan muafakat nasional ini dipelihara dan dijaga. Kerana proses untuk kita capai muafakat nasional ini melalui proses yang panjang. Dia bukan sekejap. Adakah Dr. Ashraf merasakan muafakat ini akan kekal? Dia seperti yang kita lihat sekarang? Ataupun sekarang pun dah bergolak sikit sana? Pergolakan dan perbezaan itu biasa. Daripada awal lagi saya bagi contoh. Masa kita setuju muafakat nasional pun, dan kita putuskan supaya dia wujudkan muafakat nasional negeri-negeri. Ada negeri seperti Terengganu tak berjalan dengan lancar. Itu biasa. Tetapi kenapa kita adakan pemukiman di Janda Baik pada 21 dengan 22 Februari 2019, satu hari sebelum kerajaan PH jatuh. Pada waktu itu sebenarnya untuk menangani isu-isu seperti inilah. Tetapi dinamika ini tiba-tiba berubah begitu bila pantas. Kita tubuh kerajaan dan begitu pantas. Dalam konteks inilah, itu sebab perjumpaan dengan muafakat nasional itu makin kerap. Sebab kita perlu menilai dan menilik pelbagai senario ni. Dinamikanya mungkin berubah. Macam tadi kita bincang sebelum bersiaran. Kan? Dia boleh menjadi senario permuafakatan longgar. Dia boleh menjadi senario selepas daripada pembubaran, muafakat nasional akan makin akrab. Semua ini belum ada satu kata putus yang jelas. Tetapi yang paling utama, kita masih lagi semangat kita nak menjaga hubungan antara UMNO dengan PAS ini. Kerana bukan mudah untuk kita capai kesepakatan. Sebab kesepakatan yang kita capai ini bukan saja lahir daripada air mata, tetapi daripada satu kesefahaman harus tutup chapter ataupun bab pertelingkahan puluhan tahun yang panjang yang kita harus melihat ke hadapan. Sebab itulah bukan mudah untuk kita nak capai seperti mana kita capai hari ini. Cuma nak berhadapan pilihan raya akan datang. Bagaimana keadaannya? Yang itu bergantung kepada perbincangan-perbincangan selepas panjang cerita lagi ni nampaknya. Dr. Ashraf, pandangan pemuda terhadap prestasi kerajaan Melayu Islam yang didokong oleh UMNO sejak 2019 ini, 2020 ini, adakah Dr. Ashraf rasakan bahawa gagasan Melayu Islam tu satu hasrat yang besar, yang ingin dilihat tidak ada perpecahan dalam politik Melayu di Islam. Tetapi selepas tahun ini, adakah Melayu Islam terlampau sukar sebenarnya untuk bersatu? Banyak halangan yang perlu diselesaikan, perlu dijadikan titik-titik pertemuan, ataupun bagaimana, Dr. Ashraf? Perkara paling penting ialah kita jangan berretorik hanya dengan soal ideologi Islam ataupun Melayu semata-mata. Akhirnya kita perlu melihat apa yang rakyat inginkan. Rakyat sudah tentu inginkan kestabilan. Apakah kestabilan itu hanya boleh dicapai dengan satu sifat politik yang homogenes, sedangkan masyarakat bersifat heterogenes? Contohnya, maksud saya ialah Malaysia ini kan masyarakatnya berbilang agama dan kaum. Kerencamannya itu yang akan menentukan kestabilan Dr. itu. Ashraf masih percaya heterogenes ini kehadapan untuk Malaysia? Sudah tentu, kita tidak boleh menafikan sifat dan karakter Malaysia ini yang sifatnya begitu majmuk. Tetapi apa yang menjadikan kita stabil 61 tahun? Model Barisan Nasional yang kita tawarkan selama 61 tahun itu sebenarnya apabila induknya, iaitu Parti UMNO sebagai tunjang yang mewakili bangsa teras, Bumiputera Melayu dan Islam itu adalah bangsa yang menjadi parti yang menjadi induk kepada satu permuafakatan. Dan permuafakatan itu juga mengiktiraf kepelbagaian agama dan kaum. Adanya wakil-wakil kaum, wakil-wakil agama. Dan sifat itulah sebenarnya adalah sifat Malaysia yang tidak boleh hanya
didominasi oleh satu agama ataupun satu kaum saja. Kita ni masyarakat majmuk. Sabah Sarawak mempunyai ratusan etnik yang kita tak boleh hanya melihat Melayu saja. Melayu di Sabah berbeza dengan Melayu Sarawak. Melayu Sarawak berbeza dengan Semenanjung. Sifatnya pelbagai. Itu yang saya maksudkan dengan heterogeneous. Tetapi apa asas yang sama? Asas yang sama adalah kita diikat dengan perlembagaan kita yang telah pun meletakkan Islam bangsa terasnya Bumi Putera Melayu. Dan model itu yang harus kita semangati dan harus kita cerakinkan dan kita harus perhalusi. Dalam konteks Perikatan Nasional hari ini sebagai kerajaan, kita memang daripada awal sudah pun sepakat bahawa kerajaan ini bukan kerajaan yang sifatnya lama. Dia hanyalah sementara. Kan? Waktu kita bincang dengan Muafakat Nasional itu, kita letak timeline. Tak boleh lebih daripada setahun. Tetapi dinamikanya berubah kerana COVID dan sebagainya. Kita nak minta pilihan raya dalam keadaan rakyat resah dan berisiko tinggi untuk berhadapan dengan pandemik ini. Tetapi yang paling penting kita kena ingat bahawa akhirnya kita kena serahkan balik kepada mandat itu kepada rakyat. Kenapa? Sebab yang kita perlu pastikan adalah kestabilan itu dapat kita capai. Bagaimana kestabilan nak capai? Adalah kita kena come up balik dengan model kan, sebuah parti yang boleh membawa aspirasi kemajmukan tadi, tetapi induknya, terasnya, akarnya Islam Bumi Putera Melayu. Akhir sekali 1 minit. Ya. Pandangan Dr. Ashraf terhadap keputusan pihak Kerajaan Perikatan Nasional untuk menangguhkan ataupun tidak melaksanakan undi 18 PRU 15 ini? Saya tak bahawa setuju kerana kita sudah pun sepakat bahawa ini keputusan yang telah pun diputuskan di Parlimen. Bipartisan dan majoriti disokong oleh semua ahli Parlimen. Bahkan kita sendiri pun menyokong perkara ini. Dan kenapa kita takut dengan undi 18? Seharusnya kita ambil ini sebagai satu cabaran untuk mendampingi mereka. Bagi saya, apa yang paling penting kita harus jujur. Kita harus menampilkan Ada dan keputusan menawarkan. ini tidak jujur oleh pihak Perikatan Nasional walaupun kita tak dengar secara rasmi daripada saya keluarkan kenyataan. Saya keluarkan kenyataan menyangkal dan membidas. Walaupun kenyataan itu datang daripada Speaker Dewan Negara yang mewakili parti PBBM, yang saya rasa adalah tidak wajar keluar daripada kepimpinan tertinggi. Walaupun statusnya ketua bahagian, tetapi dulunya merupakan ahli MPT. Dan sekarang ini menganggap speaker. Kerana apa? Kerana seolah-olah kita membohongi dan mengkhianati amanah rakyat. Ahli-ahli parlimen telah pun pergi round satu Malaysia, membawa suara rakyat bahawa kita bersetuju untuk adakan undi 18 dan automatik, tak perlu dah registration. Tapi kalau kita bergerak ke belakang, bukankah ini seolah-olah mengkhianati rakyat itu sendiri? Sebab itulah bagi saya, pemuda jelas. Ini akan dibawa juga di dalam Dewan? Oh ya, sudah tentu. Pasti, isu besar. Terima kasih Dr. Ashraf. Kita akan berjumpa lagi di Dewan World Trade Center ini. Mungkin pasca ucapan, kita akan dengar dahulu ucapan yang akan sedikit sebanyak sudah diberi gambaran dalam perbualan kami sepanjang setengah jam ini. Datuk Dr. Ashraf Wajri, terima kasih Ketua Pemuda UMNO. Sekian Pra Perhimpunan Agong UMNO 2020. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.